Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar pelajar semua? Hari ini saya akan membincangkan sebab dan cara perluasan kuasa asing di Myanmar pada abad ke-19. Ini kita akan melihat bagaimana British meluaskan kuasanya di Myanmar melalui dua cara, iaitu peperangan dan perjanjian. Dan ada beberapa sebab yang membawa kepada campur tangan atau perluasan kuasa British di Myanmar. Dalam transformasi masyarakat di tema 2, kita mula dengan perluasan kuasa asing, di mana kita perlu memahami apa dikatakan faktor dan cara perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar. Dari sebab dan cara ini yang membawa kepada penentangan terhadap kuasa asing. Jadi hari ini kita akan membincangkan bagaimana cara dan tindakan yang diambil oleh Barat itu berkaitan dengan sebab mengapa mereka ingin menjajah sama ada Indonesia ataupun Myanmar. Jadi bila berlaku penjajahan, aspek-aspek ini dalam masyarakat tempatan akan mengalami perubahan. Itu yang dikatakan transformasi masyarakat. Ini kesan daripada penjajahan Barat ke atas masyarakat tempatan, menyebabkan cara mereka berfikir, budaya asal mereka, agama mereka, semua tu dicampur, dipengaruhi oleh penjajahan Barat. Ini seperti mana mereka mengubah ekonomi tradisional kepada ekonomi komersial, mengubah cara hidup sosial masyarakat melalui sistem pentadbiran Barat yang mereka perkenalkan. Bila kita sebut imperialis, ini berada pada perkataan Latin yang bermaksud imperare, yang bererti memerintah atau sebagai kerajaan besar yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Satu. Kedua, meluaskan wilayah. Ketiga, untuk mendapat kekayaan yang lebih besar. Dan dengan tujuan mereka adalah untuk menguasai semua bidang kehidupan, seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial dan ideologi. Dengan cara ini mereka boleh menguasai, khususnya untuk menguasai kekayaan sesuatu negara. Jadi itulah bermulanya apa dikatakan sebagai penjajahan ataupun imperialisme. Negara Myanmar ataupun Burma, kalau kita lihat melalui peta Asia Tenggara ini, Myanmar adalah negara yang terbesar di dataran Asia Tenggara. Myanmar bersempadan dengan beberapa negara seperti India, China, Vietnam, Laos, Thailand. Bersempadan dengan banyak negara menimbulkan pelbagai masalah politik, khususnya di sempadan di antara negara-negara yang bersempadan dengan Myanmar. Pelajar, hari ini kita cuba memahami sebab dan cara perluasan kuasa Barat dan British di Myanmar. Sebab dan cara British meluaskan kuasanya ke Myanmar. Pertama, melalui pelanggaran perjanjian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Misalnya, pengingkaran syarat-syarat perjanjian yang Dabu Simak 1826 telah menempatkan seorang wakil Burma di Kolkata. Perjanjian ini dianggap tidak adil, yang membawa kepada kebencian dan kemarahan Burma terhadap British, sehingga membawa kepada tercetusnya Perang Inggeris-Burma kedua. Sekali lagi, pelanggaran perjanjian juga berlaku, di mana perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada tahun 1862 dan 1867 menyebabkan Burma bersetuju menghapuskan cukai ke atas barangan dari Irrawaddy ke Hulu Burma dan kebebasan kepada saudagar British berurus niaga serta membenarkan ejen British tinggal di Mandalay. Kegagalan mematuhi syarat-syarat perjanjian ini menyebabkan berlakunya Perang Inggeris-Burma kedua, ekoran daripada ketidakpuashatian saudagar British terhadap layanan diberikan oleh Burma. Ini menjelaskan kepada kita bahawa pelanggaran perjanjian yang sebelum ini dipersetujui oleh kedua belah pihak telah dijadikan alasan oleh British untuk meneruskan usahanya meluaskan kuasa di Myanmar. Jadi jelas pada kita bahawa apa yang diperkatakan ialah perjanjian dijadikan sebagai satu alasan bagi penjajah
dan taktik ini telah memperkembangkan imperialisme dan kolonialisme barat. Perjanjian yang dilakukan banyak memberi keuntungan kepada pihak penjajah. Misalnya perjanjian yang Dabu di Burma. Ini telah menyebabkan wilayah Arakan, Assam dan Tenasserim menjadi milik British dan Burma tidak ada hak untuk mencampuri urusan hal ehwal kawasan tersebut. Dari sudut kekuasaan pula didapati seorang residen British diletakkan di ibu kota Burma, iaitu Rangoon. Sebab dan cara perluasan kuasa British di Myanmar juga disebabkan oleh ketidakpuashatian di kalangan pihak British, terutama saudagar, apabila mereka mendapat layanan buruk selepas menguasai hilir Burma. Semasa pemerintahan Pagan Min, baginda memberi kuasa kepada Gabenor Pegu, iaitu Mao O, untuk menguruskan hal perdagangan berkaitan dengan Myanmar dan British. Baginda juga menyekat kegiatan perdagangan British di Tenasserim dan Rangoon. Ini menyebabkan hubungan kedua-dua belah pihak menjadi tegang hingga membawa kepada berlakunya Perang Inggris Burma kedua pada tahun 1852. Kesan daripada peperangan ini, Raja Burma telah kehilangan kuasa di Tenasserim dan Arakan. Ini membolehkan British meluaskan lagi wilayahnya di Myanmar. Sebab yang ketiga membawa kepada peperangan adalah berkaitan dengan isu kasut. Burma menganggapnya sebagai tidak menghormati kedaulatan mereka. Ianya berpunca apabila keengganan pegawai British membuka kasut setiap kali mereka menghadap Raja Mindon Min. Ini menyebabkan Raja Mindon tidak mengizinkan wakil British menghadap baginda. Peristiwa ini menjadikan alasan yang menyebabkan berlakunya Perang Inggris Burma ketiga pada tahun 1885. Jadi berlaku konflik di sini. Dari segi Myanmar menganggap isu kasut ini sebagai adat dan budaya mereka, dan keengganan barat membuka kasut ketika menghadap raja itu dianggap sebagai satu penghinaan. Dan pada masa yang sama, ini telah menggagalkan hubungan diplomatik di antara kedua-dua negara, yang akhirnya membawa kepada peperangan, iaitu Perang Inggris Burma ketiga. Perkara keempat yang menjadi sebab dan membawa kepada cara perluasan kuasa British di Burma, iaitu berperang. Ini melalui peperangan adalah disebabkan oleh persaingan di antara kuasa-kuasa besar yang berada di tanah besar Asia Tenggara pada waktu itu. British pada waktu itu bimbang Perancis yang berada di Indochina akan meluaskan pengaruhnya di Burma, dan ini yang menyebabkan British mengamalkan dasar yang lebih agresif terhadap Burma pada waktu itu. Pada tahun 1783, di Boxi telah menghantar satu utusan untuk membuat perjanjian perdagangan Burma untuk mengendalikan kapal perang mereka. Tujuan Inggeris dan Perancis pada waktu itu adalah kedua-duanya memiliki kepentingan ekonomi untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Myanmar. Burma sebagai sebuah pangkalan kepentingan perniagaan mereka dengan China. Dan satu lagi disebabkan Myanmar kaya dengan kayu jati yang sangat diperlukan untuk industri membina kapal. Dan akhir sekali Kapten Simmers pergi ke Burma untuk mendesak istana agar menutup pelabuhan kepada pedagang Perancis. Keengganan Raja Bodopaya menolak permintaan tersebut. Maka menyebabkan British telah melancarkan serangan ke atas Myanmar dan menguasai hilir Burma. Ini adalah perkara keempat yang menyebabkan, yang menjadi alasan atau sebab untuk British melancarkan peperangan ke atas Myanmar. Penindasan ekonomi menjadi sebab mengapa British melancarkan peperangan ke atas Burma. Isu ini berkaitan dengan pendakwaan Raja Tibau terhadap syarikat perdagangan Bombay Burma milik syarikat British, di mana Raja Tibau mendakwa syarikat tersebut telah mengambil
lebih banyak kayu jati daripada had yang dibenarkan, serta memberi rasuah kepada pegawai-pegawai tempatan. Kerajaan British meminta supaya masalah ini diselesaikan kepada Majlis Timbang Tara dan hubungan luar Burma diletakkan di bawah kawalan British. Kegagalan rundingan ini membawa kepada perisytiharan perang oleh British ke atas Burma pada tahun 1885. Akibat dari peperangan ini, keseluruhan wilayah Burma jatuh ke tangan British. Dekat ini berakhirlah dinasti Konbaung yang diasaskan oleh Along Paya pada tahun 1752. Cara pertama yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasanya di Burma adalah melalui peperangan, khususnya dalam 3 siri peperangan. Perang Inggeris Burma pertama 1824-1826, Perang Inggeris Burma kedua pada tahun 1852 dan Perang Inggeris Burma ketiga pada 14 November 1885. Melalui ketiga-tiga perang ini, akhirnya British menguasai keseluruhan negara Burma. Cara kedua yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasanya di Burma adalah melalui perjanjian, di mana setiap kali British memenangi peperangan, dia akan disusuli dengan perjanjian. Kebiasaannya perjanjian ini adalah berat sebelah dan perjanjian yang menguntungkan British. Misalnya melalui perjanjian 1824, ini selepas British menang dalam Perang Inggeris Burma yang pertama, maka Myanmar terpaksa menandatangani perjanjian Yan Dabu, yang sangat merugikan Burma pada waktu itu. Jadi Perang British Burma pertama yang berlaku pada tahun 1824 telah berakhir dengan perjanjian Yan Dabu pada tahun 1826. Perjanjian tersebut ditandatangani di antara kerajaan Burma dengan pihak perkuasa British ini pada 24 Februari 1826. Inilah satu lagi cara yang digunakan oleh British untuk mengukuhkan kedudukannya di wilayah-wilayah Burma. Mari kita memahami apa di perjanjian Yan Dabu 1826. Ini merupakan satu perjanjian perdagangan yang berasingan yang dibuat antara British dengan kerajaan Burma selepas British mengalahkan Burma dalam Perang Inggeris Burma yang pertama. Antara syarat-syarat perjanjian ini ialah: pertama, kerajaan Burma dikehendaki menyerahkan wilayah Arakan, Tanah Sering, Assam, Manipur dan Cachar kepada British. Kedua, kerajaan Burma bersetuju menggugurkan semua tuntutan ke atas Assam, Manipur dan Cachar serta berjanji tidak akan campur tangan dalam hal ehwal negeri tersebut. Yang ketiga, kerajaan Burma tidak boleh melakukan sebarang serangan ke atas Siam. Yang keempat, kerajaan Burma diwajibkan membayar ganti rugi ekoran peperangan yang meletus sebanyak 10 juta rupiah. Dan British akan menempatkan seorang residen British di ibu kota Burma, iaitu Rangoon. Kesannya kerajaan Burma akan menempatkan seorang duta di Kolkata. Ini adalah antara isu penting perjanjian Yan Dabu yang ditandatangani di antara kedua-dua pihak yang jelas merugikan Myanmar pada waktu itu. Jadi konflik di antara Myanmar dan British ini tidak berakhir. Dia akan berterusan sehinggalah Perang Inggeris Burma ketiga nanti. Kita cuma memahami dinasti Konbaung, iaitu dinasti terakhir sistem beraja di Myanmar. Dinasti ini bermula 1792 dan berakhir pada 1885. Dinasti ini diasaskan oleh Raja Along Paya yang juga mengasaskan Yangon yang dikenali sebagai Rangoon pada hari ini. Dinasti Qing dari China pernah beberapa kali berusaha menyerang Burma dari tahun 1765 hingga 1769 tetapi gagal untuk menaklukki Burma. Pada tahun 1824-1826, British mengalahkan Burma dalam Perang Inggeris Burma yang pertama. Akibatnya Burma harus menyerahkan tanahnya di Manipur, Assam, Rakhine, Tanit Tari, Cachar dan sebagainya. Selepas Perang Anglo-Burma kedua pula, Britain merebut wilayah Ayeyarwady, Yangon dan Bago. Ini semua merugikan Myanmar pada waktu itu.
Jelas perluasan kuasa British di Myanmar itu melalui peperangan dan perjanjian. Dua cara ini yang digunakan. Jadi hasilnya, apabila peperangan berlaku dan perjanjian yang ditandai selepas itu membolehkan British meluaskan kawasannya di wilayah-wilayah Burma. Bermula dengan Arakan di hilir Myanmar dan juga wilayah Tanah Serin. Kemudian mereka meneruskan penguasaannya ke atas Pegu yang kaya dengan hasil beras, kaya jati dan juga jalan perdagangan utama antara Myanmar ke China pada waktu itu. Dan yang ketiga, menyatukan Pegu, Arakan dan Tanah Serin di bawah satu pentadbiran di Rangoon. Ini semua berlaku akibat daripada peperangan dan perjanjian yang ditandatangani di antara kedua-dua pihak selepas sesuatu peperangan berlaku. Mari kita lihat contoh soalan. Ini berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi. Misalnya, soalan, bincangkan sebab dan cara perluasan kuasa Barat di Myanmar pada abad ke-19. Dalam soalan, seperti biasa, kita ada 4 perkara yang perlu kita fahami. Pertama, dari segi tugasan, iaitu membincangkan. Perkara yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan adalah kehendak soalan, iaitu sebab dan cara perluasan kuasa Barat. Jadi, merujuk pada perluasan kuasa Barat. Ini Barat di sini adalah British, di mana latar tempatnya di Myanmar dan latar masanya abad ke-19. Jadi kita akan bincangkan tadi dari segi latar belakang, dari segi pengenalan, dari segi sebab-sebab. Ada 5 sebab penting tadi yang membawa kepada alasan yang digunakan oleh British untuk meluas kuasa ke atas Myanmar. Melalui 2 cara, melalui peperangan dan melalui perjanjian. Ini yang membolehkan British mengukuhkan kedudukannya di Myanmar pada waktu itu. Pelajar, cuba jawab soalan ini dalam masa 30 minit dan gunalah format esei di mana ada pengenalan, ada isi dan juga penutup. Pastikan jawab menggunakan ayat sendiri tanpa merujuk pada mana-mana buku ataupun bahan. Setelah memahami, membaca terlebih dahulu dan cuba menjawab dalam masa 30 minit tanpa merujuk kepada buku-buku latihan, buku ataupun modul dan sebagainya. Jadi cuba jawab dalam masa 30 minit dan cubalah guna kaedah menjawab seperti mana yang telah saya terangkan seperti sebelum ini. Selamat. Jumpa lagi.